Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, Pegawai Syara, ahli tuan kuasa masjid, khususnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya solat fardu isyak. Kita dapat kita berada dalam jilsah ilmiah dalam majlis ilmu yang mana kita akan mengupas kita 40 hadis ada orang mukmin, akhlak menjadi cermin, dan kita akan mengupas pada tajuk yang kelima iaitu bersikap timbang rasa, pada muka surat yang ke-26, muka surat 26. Kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Abu Quraib haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah daripada Hisham, daripada bapanya, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan atau seorang wanita pun kecuali ketika berjihad di jalan Allah SWT, dalam peperangan, adalah pukul, Baginda Nabi SAW tidak pernah membalas, tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang ke atasnya, kecuali apabila keharaman Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat agama Allah dilanggar. Baginda Nabi SAW fayantaqima lillahi azza wa jalla. Baginda Nabi membalas kerana Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-4296. Jadi dalam hadis ini beritahu kita bahawasanya kalau perkara-perkara yang melibatkan hal peribadi, maka Rasulullah SAW tak ambil kisah pun, tak membalaslah. Tapi sekiranya syariat Allah SWT dilanggar, makanya Rasulullah ambil tindakan. Pengenalan pada tajuk ini, timbang rasa dari segi bahasanya ialah perasaan kasih, belas kasihan, setuju, berkenan dan simpati. Itu dari segi bahasa. Dari sudut istilahnya pula ialah salah satu daripada sifat peri kemanusiaan. Sifat peri kemanusiaan. Perasaan simpati dan memahami keadaan orang lain. Bertimbang rasa, yakni menimbang perasaan orang lain berdasarkan perasaan kita. Sifat bertimbang rasa memang tidak dinafikan sebagai sifat yang baik. Dan dalam agama Islam, ia memang dituntut akan sifat terpuji ini. Sebagai seorang mukmin,
Sifat-sifat ini sememangnya dituntut untuk ditunaikan. Ini timbang rasa tak? Maksudnya kita ini memberi, mendahulukan orang lain dalam sesuatu perkara tersebut. Dalam masa sama, kita pun maksudnya kita pun masih ada lagi, tak hilang apa pun. Kita memberi keutamaan pada orang lain lah. Kan? Walaupun benda tu kita nak, tapi kita memandangkan situasi dia tersebut, memerlukan, keadaan dia tu memerlukan segera, makanya kita bagi dah peluang pada dia. Bertimbang rasa ni. Nanti kita akan kupas lagi tak lebih dalam. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, aku mencerca seseorang dengan memanggil ibunya dengan panggilan yang buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, "Ya Abu Zar, apakah engkau mencaci maki seseorang dengan menyeru ibunya dengan panggilan yang buruk? Dalam dirimu masih tertinggal sifat-sifat jahiliah." Orang Arab jahiliah ini, kalau mereka nak maki orang, nak marah orang, dia tak marah orang tu, tapi dia sebut nama mak ayah dia lah, kan? Dia sebut nama mak ayah sebagai dalam bentuk penghinaan. Sebab tu orang Arab ni dia pantang, kalau nak maki diri dia, dia tak ada hal sangat, tapi kalau sebut nama ayah dia, mak engkau bodoh, mak bapak engkau tu macam ni tak, pantang dia tu. Sebab itu dalam bentuk penghinaan, kan? Jadinya sebab tu orang Arab dalam bab ni dia cukup sensitif. Begitu juga dengan orang Arab, budaya Arab lah. Sama juga. Dalam mereka ini bersumpah, kan? Sekiranya dia sebut demi mak ayah aku, maksudnya betul-betul lah tu. Maksudnya dia tak tipu dah, dia serius. Sebab apa? Dia bersumpah atas nama ibu dan ayah dia, kan? Bersumpah dengan nama Allah ni dia orang tak risau, kan? Wallahi biasa. Kita tanya kenapa kau tak risau pula, kan? Kalau kau kadang-kadang dia jual barang tu tak bagus pun, tapi dia kata wallahi bagus barang ni, dia tak dia bagus. Tapi dia kata tak apa, dengan Allah dia boleh taubat. Nanti dia bertaubat, Allah terima dah taubat dia. Dia faham. Tapi dengan mak ayah dia kata macam nak pernah taubat kalau mak ayah aku dah mati, kan? Jadi ni lah, orang Arab pun dia sensitif dalam bab ni. Jadi ini cerita dia. Abu Zar ini dia telah memaki seorang sahabat lain dengan panggilan yang buruk terhadap ibunya. Marahlah kawan tu. Jadinya apa kata Rasulullah? Dalam dirimu masih tertinggal sifat-sifat jahiliah. Sebab orang jahiliah aja buat perangai macam ni. Jadi maki menghamun mak ayah ini, orang-orang jahiliah aja buat perangai macam ni. Jadi apa kata Rasulullah lagi? Pembantu-pembantumu adalah juga saudara-saudaramu, dan Allah SWT menempatkan mereka di bawah perintahmu, di bawah tanggungjawabmu. Maka sesiapa pun yang saudaranya di bawah perintahnya harus diberi makanan yang sama dan dengan yang dia makan, dan diberi pakaian yang sama dengan yang dia pakai. Jangan suruh mereka mengerjakan pekerjaan di luar kemampuannya. Dan apabila kamu terpaksa melakukannya, bantulah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Pertamanya Rasulullah tegur Abu Zar sebab apa? Dia memaki mak ibu kepada seorang sahabat tu. Rasulullah tegur lagi. Kalau kita sebagai seorang majikan, maka kita bertanggungjawab terhadap orang di bawah kita ni, dan kita bagi tugasan yang mana dia mampu lakukan tugasan tersebut. Makanya itu sifat timbang rasa tu. Sekiranya kita tengok, walaupun kita ni majikan, kita ni bos, tapi pada ketika itu pekerja kita memerlukan bantuan kita, tolong kan? Tak rugi pun, sebab yang kita tolong tu pun syarikat kita juga nak memudahkan urusan, kan? Itu kata tentang sifat timbang rasa. Dalam hadis riwayat Muslim pula, dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang melapangkan satu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan dunia, Allah SWT akan melapangkan orang itu satu kerumitan
dari kerumitan akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup keaiban seorang Islam, Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan akhirat. Dan Allah SWT sentiasa menolong hamba-Nya itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. Hadirat Muslim, hadis yang ke-4867. Dan ini juga cerita tentang sikap tinggal rasa, iaitu kita memudahkan urusan orang, memudahkan urusan orang tu. Jadi kenapa kita buat begitu? Sebab kita letakkan diri kita pada kedudukan mereka, kan? Orang putih kata apa? We put ourselves in their shoes, kan? Cuba letak keadaan kita. Kalau aku dalam keadaan begini, macam manalah, kan? Contoh kalau dalam tempat di mesin ATM katakan, ada seorang yang tengah mendukung anak nak cucuk duit juga tak, kita tak ada masalah pun, kalau kita bagi pun tak ada rugi apa pun. Tapi kalau seorang tu tidak ada sikap di rasa, lantak kau dah tak, tak tahu je lah. Jadi padahal tak ada apa pun kalau dia bagi, utamakan orang yang memerlukan, lebih memerlukan, tak rugi apa pun, kan? Tapi kalau dia ada sikap di rasa, dia akan tengok kalau aku dalam kedudukan dia macam mana, kan? Dalam keadaan demikian. Ini yang Rasulullah sebut tadi tu, kenapa orang tu boleh beralah, kenapa orang tu boleh bertolak ansur? Sebab dia meletakkan diri dia, kalau aku dalam keadaan orang yang demikian, sudah pasti aku juga mengharapkan orang lain tolong aku, kan? Keterangannya, sikap bertimbang rasa bermaksud meluangkan masa untuk memikirkan perasaan orang lain. Itu sebut tak? Sikap bertimbang rasa itu merupakan naluri manusia yang berunsur gaib, tak nampak, tak? Tetapi kehadirannya dalam jiwa setiap individu amat diperlukan. Sekiranya kita ingin benar-benar bertimbang rasa dalam hidup, kita harus belajar meletakkan diri kita di tangan orang lain. Macam saya sebut tadi lah, kita letak kedudukan diri kita pada kedudukan dia. Bertindak dengan bijaksana dan baik terhadap mereka, serta belajar mengenal keperluan orang lain. Sebab Rasulullah bertimbang rasa lah, fikirkan umat, maka Rasulullah sanggup naik ke langit 9 kali, minta Allah Ta'ala kurangkan bilangan solat daripada 50 waktu kepada 5 waktu sahaja. Sebab kalau ikutkan diri Nabi dan para sahabat, mereka tidak ada masalah pun nak buat benda ni. Bayang tuan-tuan, 24 jam bahagikan dengan 50 waktu, lebih kurang sampai setiap setengah jam kita akan solat, lebih kurang tak? Tapi Rasulullah tak ada masalah. Sebab tu bila mana Rasulullah terima perintah solat 50 waktu, Rasulullah tak tawar pun, tak minta kurang pun, kan? Rasulullah turun ke bawah, kan? Bila turun jumpa balik dengan Nabi Musa alaihissalam, Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang kau dapat daripada Allah Ta'ala? Allah kata, aku terima perintah solat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Sungguhnya umat kau ni umat yang lemah. Umat aku ni bolehlah buat, sebab umat aku umur panjang-panjang. Kemudian dalam bab ibadah, umat Nabi Musa antara yang terhebat. Dalam bab ibadat ni, umat Nabi Musa, kan, boleh ibadah beratus tahun pun, 10 tahun tak ada masalah, fokus itu tak. Tapi Musa kata, umat kau ni umat yang lemah, mereka tak mampu nak buat banyak ni, tak? Umat akhir zaman ni kan, iman lemah-lemah ni tak, makanya pergilah minta kurang. Irji' fas'aluhu takhfif, pergi naik balik, minta kurang pada Allah SWT. Maka Rasulullah fikir balik, kalau Rasulullah masih bertegas lah, Rasulullah kata, apa masalahnya, aku boleh buat, apa masalah aku boleh buat, sahabat pun boleh buat. Kalau Rasulullah kata tegas tak ada ni, tak ada sifat timbang rasa tak, betul tak? Kalau Rasulullah fikir diri Nabi sendirilah, kalau Rasulullah pentingkan diri dengan para sahabat, para Rasul fikir hanya zaman dia je baik, makanya Rasulullah tak ada masalah, rasa tak apa 50 pun boleh buat punya tak. Tapi Rasulullah pun fikir balik betul, kan? Umat aku yang zaman ni kan,
Memang umat iman lemah-lemah punya kan. Makanya sudah naik atas. Minta kurang, dapat 45. Turun balik. Tanya balik berapa dapat 45. 45 tak boleh juga. Tak boleh juga. Naik lagi minta kurang. Sampai dapat 5 waktu kan. 5 waktu. Maka dapat 5 waktu tu, bila tanya kenapa 5 waktu, kan? Dapat 5 waktu dah. Last kali buat lain 5 waktu. Makanya Nabi Musa kata apa, 5 waktu pun berat juga mak kau nak buat. Minta lah kurang lagi. Pokok dapat 2,5 ke mana tahu. Kan? Minta kurang lagi. Tapi sebab fikir balik, agak-agak lah pun nak minta kurang sebab daripada 50 waktu dapat diskaun 90% tu. 5 waktu. Ada. Walaupun sifat iman rasa tu ada lagi tak, fikir balik tak, aku boleh buat tak. Tapi sebab ini perintah. Adalah hikmahnya Allah suruh buat tu. Walaupun boleh je kalau sudah nak atas minta balik. Tapi Allah Ta'ala dah beritahu, walaupun umat engkau buat solat 5 waktu, tetapi dia menyamai dengan 50 waktu. Sebab tu sebab setiap amalan umat Rasulullah ni digandakan dengan 10. Jadi 5 waktu darab dengan 10, kan? 50 waktu. Sama taraf. Allah Ta'ala beritahu, buat 5 waktu, tapi setaraf dengan 50 waktu. Tak kurang pun. Pemurah tak pemurahnya Allah SWT kan? Dalam bab ni kan? Jadinya kalau tak buat juga tak tahu. Tapi betul kata Nabi Musa kan? Umat akhir zaman ni, solat 5 waktu pun susah nak buat. Kan? Mari hari kerja, boleh buat solat subuh. Sebab dia bangun awal, kena keluar awal. Sebelum pukul 7 pagi dah kena keluar rumah. Jadi alang-alang dah bangun pagi sembahyang subuh sekali lah. Mari hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad, ya, subuh pun lebur. Sebab tak kerja, cuti kan. Jadi telajak. Bukan takat subuh gajah kan, subuh dinosaur terus. Kan? Betul. Hari kerja okey sebab dia kebetulan dia bangun. Dia bangun pagi, dia boleh buat solat subuh. Tapi kalau hari cuti ni kan lajak kan. Bukan lajak sikit-sikit kan. Jadi itulah umat Rasulullah. Kan? Tapi sebab Rasulullah fikirkan umat. Kalau Rasulullah tak fikir umat, Rasulullah okey je. Tak ada masalah pun 50 waktu tu. Jadinya antara kelebihan sikap bertimbang rasa ini ialah yang pertamanya, bertimbang rasa merupakan satu kehormatan dan rasa kasih sayang terhadap diri kerana Allah SWT. Tak rugi pun kalau kita bersikap timbang rasa dengan orang. Tak jatuh pun maruah kita pun. Kan? Tak ada rugi apa pun. Lagi orang kita punya saham lagi naik lagi ada. Kan? Orang tengok kita orang mulia dah bagus orang ni kan. Dalam bab beri keutamaannya. Yang keduanya, bertimbang rasa terhadap orang lain akan memupuk perasaan kasih sayang dan memelihara disiplin hormat menghormati kepada sesama insan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Begitu juga dah. Sesama kita ni akan memupuk perasaan kasih sayang. Dan yang ketiganya, bertimbang rasa sesama manusia akan melahirkan budaya hormat menghormati dengan orang lain. Kelak akan mewujudkan perasaan kasih sayang dalam masyarakat. Ya, pertama dalam diri sendiri, yang keduanya sama insan ke dalam masyarakat. Sikap timbang rasa ni tuan, dia satu benda yang penting. Sebab kita sebut tadi, timbang rasa juga membawa pengertian peri kemanusiaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sebut, ada seorang wanita ni, dia ni rajin beribadah. Solat, Quran, semua dia rajin. Tak. Tetapinya dia tidak ada sikap peri kemanusiaan terhadap haiwan. Ya? Dia bela haiwan, ya, tapi dia tak bagi makan. Dia biarkan, tapi dia kurung haiwan tersebut. Nak makan celah mana? Tak. Bela kucing, tapi kurung kucing tu, tak bagi makan, tak bagi minum. Kan kadang-kadang miss kan, terlupalah apa semua. Jadi akhirnya mati kucing tu. Disebabkan dia ni tidak ada sikap timbang rasa terhadap haiwan tadi. Nak bela tapi tak jaga kebajikan. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Tapi kita pelik, macam mana pula? Sedangkan dia seorang yang solat, dia seorang yang jaga ibadat. Macam mana dia boleh jaga macam ni?
Sebabnya ialah ibadat itu tidak membentuk dia menjadi seorang yang berperi kemanusiaan. Sepatutnya lagi kurang je semayang, lagi ada perasaan belas kasihan, kan? Tapi ia tidak demikian. Ya, tidak ada perasaan peri kemanusiaan pun hantar kawan lain, tapi nak pula. Jadi sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Kan? Bukan sebab isu kalau kita fikir alah kucing je pun, ya, kan? Sepatutnya sebagai seorang yang beribadah, dia membentuk jiwa kita ni menjadi seorang yang baik, seorang yang ada peri kemanusiaan, seorang yang prihatin. Kalau kita sendiri tuan-tuan, tentang timbang rasa ni, kalau kita seorang yang istiqamah dah mari masjid, boleh jaga solat fardu 5 waktu semua dah. Kalau dalam hati kita ni, ketika dari rumah kita menuju ke masjid, kita tengok orang lepak tepi jalan, kita tengok orang duk sembang-sembang kat gerai-gerai kopi, kedai kopi ni. Kalau dalam hati kita ada perasaan apa? Ini semua orang ni jahiliah punya, ni sesat punya orang. Time macam ni patut kau mari masjid. Tak? Ha? Ini semua ni kan semayang ni duduk lepak sini ni. Aku balik tengok, ada lagi ni. Bukan semayang kau buat ni. Tak? Ini orang ni, so Allah tak pandang lah ni. Jadi kalau ada perasaan macam tu dalam hati kita, bermaksudnya kita tak ada sifat iman rasa. Ya, kalau ada lagi perasaan macam tu, maknanya kita tidak ada sifat ikhlas. Rupa-rupanya kalau selama ni kita mari semayang di sini, kita melihat orang yang mana jauh pada agama, kita memandang dengan pandangan kehinaan, dengan memandang dengan memberi hukuman, ini semua di neraka ni, tak semayang punya orang ni, kan? Makanya solat kita tidak memberi kebaikan pun. Bukan tidak memberi, masih belum berjaya membentuk diri kita menjadi seorang mukmin. Sebab inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab semayang tu mencegah kita daripada melakukan kerosakan dan juga kemungkaran, kan? Tapi kalau semayang pun masih lagi ada perasaan macam tu, makanya kita kena cek balik diri kita lah. Sepatutnya kita tukar. Kalau hari ni kita berperasaan demikian, kita tukar. Kita pandang orang yang sama, situasi yang sama, tapi kita pandang dengan pandangan rahmat. Ya Allah, bagilah peluang mereka ni, ya Allah. Kadang-kadang sebab sebab faktor kejahilan, kadang faktor macam-macam faktor lah, faktor kawan-kawan semua, ya Allah. Kau bagi peluang juga pada mereka, ya Allah, untuk sama-sama dapat istiqamah beribadah macam aku ni, ya Allah. Aku ni alhamdulillah kau pilih aku, ya Allah, untuk datang ke rumahmu, ya Allah, beribadah. Ni mereka ni yang tengok ni tak dapat lagi, ya Allah. Kau bagi peluang pada mereka juga, ya Allah. Ubah ayat tu. Daripada memandang dengan menghukum, lebih baik kita memandang dengan rahmat. Kalau kita menghukum, kita memandang dengan pandangan iblis. Sebab kerja iblis ini ialah menerakakan orang. Itu kerja iblis. Ya. Nak hukum orang, ini semua Allah tak pandang ni. Ini semua ni masuk neraka punya orang ni. Semayang tidak ni. Dahlah, kita sangkaan pula tu. Kan? Kalau kita memandang dengan pandangan demikian, maka pandangan kita tu ialah pandangan iblis. Sebab kerja iblis nak menarik seramai mungkin masuk neraka. Tapi kalau situasi yang sama, kita ubah je pandangan kita dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, bagi mereka peluang, ya Allah. Aku alhamdulillah, dulu aku lebih kurang dia orang ni juga. Tapi alhamdulillah, ya Allah, kau bagi aku hidayah, aku berubah, alhamdulillah. Aku nak macam dia orang pun dapat macam aku juga, ya Allah. Itu pandangan Nabi SAW. Ya, kita memandang dengan pandangan kasih sayang. Sebab Nabi SAW tak pernah memandang umatnya dengan pandangan menghukum. Hatta Abu Jahal pun sekalipun. Walaupun pakcik dia Abu Lahab sekalipun, dia tak pernah. Sebab semua umat SAW ni berpotensi untuk masuk syurga. Cuma cara kita approach, cara kita nak menarik sahaja yang tak kena. Jadi kita ubahlah pandangan kita. Ya, mulai hari ni kita tengok orang, jangan kita pandang hukum. Kesian diorang ni belum dapat lagi hidayah. Kesian diorang, ya Allah, bagi peluang pada mereka, ya Allah, bagi hidayah pada mereka, ya Allah. Kita nak cakap depan-depan, kita pun tak pandai sangat nak bercakap tak. Maka kita doalah di dalam hati. Setiap kali kita lalu je kita doakan. Kan? Allah Ta'ala bagi peluang, insya-Allah. Kan? Pahala memang kita dapat lah. Jadi itulah kata tadi tak. Bersikap timbang rasa. Sebab kadang-kadang ada faktor orang kenapa dia jauh pada masjid, sebab faktor kejahilan. Tak ada orang nak ajak dia, kan? Tak ada orang pernah semawa dia pun. Jadi dia perasaan tu dia masih lagi berbolak balik.
Sebab daripada fikiran dia, orang yang datang masjid ni semua orang baik-baik. Orang macam aku ni takkanlah layak masuk masjid kan. Dia fikir macam tu. Jadi bila kita jemput mereka datang, ajak sekali datang. Kau datang masjid di rumah Allah, open untuk semua orang, tak kira siapa pun. Kalau kau tak kerti semayang, kau semayang kali kau ikut cara orang semayang macam mana. Kau tiru je semayang berjemaah kan. Kau tengok orang kau tiru. Kan? Jadi bila pintu hati mereka ni diketuk, dia panggil mereka, dia datang lah. Bukan pasal dia tak nak datang. Sebab dia tengok orang datang masjid ni kan, semua orang hebat-hebat kan. Pada pandangan dia, orang baru hebat orang ni. Ni semua ahli masjid. Kan? Ni semua ahli masjid. Dia dah risau dah. Bila sebut ahli masjid ni, mestilah orang ni bagus dari agamanya. Ya, dalam bab ni semua bagus tak? Pada pandangan dia. Padahal mari je lah siapa-siapa boleh. Ya, dia open untuk semua orang. Kepentingan sikap bertimbang rasa. Seorang yang mempunyai sikap timbang rasa akan sentiasa berusaha untuk tidak menyusahkan dan menyukarkan urusan orang lain. Sebab tu Rasulullah SAW jahit pakaian sendiri, jahit sepatu sendiri. Bila Rasulullah nak minum susu kambing, pergi belakang ambil peras sendiri susu kambing nak minum. Maksudnya kalau kerja di rumah ni, mana Rasulullah buat lah. Kan? Tak perlu nak menyusahkan pun. Itu dalam rumah tangga kan. Di luar pun demikian juga. Yang pertamanya, bertimbang rasa terhadap ibu bapa. Umpamanya, jangan meminta sesuatu yang tidak termampu diadakan oleh orang tua kita. Sebagai seorang anak, perlu menghormati dan menjaga hati mereka supaya tidak terluka disebabkan perbuatan kita kepada mereka. Ya, untuk kemampuan didik anak-anak supaya memahami situasi ibu bapa. Ya, kalaulah kita ni mewah pun, jangan tunjuklah kita ni mewah depan anak-anak. Bukan sebab tak boleh bagi, boleh bagi. Tapi kena faham. Terangkan kepada mereka. Nak, kau dapat handphone ni, nak ayah kena. Nak cari duit punya susah. Nak, oi, kau hargailah. Walaupun senang kita dapat duit lah. Tak. Sebab yang senang tu mak ayah kita yang senang. Anak-anak tu belum tentu. Sebab mereka akan dewasa. Mereka juga akan menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka tetap kena berusaha. Kecuali kalau mak ayah dah mewariskan harta dia berapa bilion. Tu anak-anak dah siap dah. Kau jangan risau lah nak, oi. Kan? Ya, itu tak ada pun. Ni kau punya ambil seorang 5 juta, tak ada masalah. Itu lain. Kan? Tapi kalau anak pun kena berusaha juga, maka walaupun kita senang sekarang, jangan kita tunjukkan. Beritahu susah nak kerja dapat duit ni. Kan? Selalu kena minta kan? Minta jaga ibadah, hubungan dengan Allah kena jaga. Didik mereka demikian. Kan? Bagi mereka faham perasaan tu. Jadi bila ada perasaan itu, dia nak meminta-minta pun dia fikir banyak kali. Kan? Bukan pasal kita kedekut. Sebab kita nak bentuk masa depan dia. Ya, nak bentuk masa depan dia. Jadi janganlah tunjuk sangat senang tu. Ya, bagi tahu nak dapat duit susah. Ya, hubungan dengan Allah kena jaga, kerja kena rajin, bagi tahu. Yang keduanya, bertimbang rasa dengan sesiapa sahaja yang kita berurusan. Ya, misalnya jika kita terjumpa warga emas membawa beban berat, tolonglah mereka membawanya. Jika kita berada dalam kenderaan pengangkutan awam dan didapati warga emas itu berdiri tidak dapat tempat duduk, kita bolehlah memberinya tempat duduk. Utama kalau orang lain, orang yang lebih tua daripada kita, jika dia memerlukan. Kerana dengan menghormatinya, ia adalah tanda adab dan prihatin kita kepada golongan warga emas. Ini kerana kita juga akan sampai kepada umur mereka tadi. Sikap timbang rasa tuan, dia bawa pergi sampai ke yaumul hisab, hari pembalasan kan. Yang mana dalam hadis juga sebut, ya, ada 2 orang lelaki. Seorang ini dia mempunyai 99 pahala, 1 dosa. Yang seorang lagi dia mempunyai 1 pahala, 99 dosa. Jadi nak masuk syurga ni, ya, pahala tu lebih. Ya. Ataupun 50% lebih kurang lah. Kan? Seorang ni mempunyai 49 dosa, 1 pahala. Seorang lagi 49 pahala, 1 dosa. Macam tu lah. Maksudnya dia memerlukan 1 lagi je pahala, kan, untuk masuk syurga. Yang seorang ni memang tak layak dah pun. Sebab punya dosa saja pun dah 51%. Dah tak layak dah pun masuk pun. Kalau 50-50 boleh kira lagi tak. Macam tu perumpamaan dia tak. Makanya dia mencari, mana aku nak cari pahala ni, yang seorang ni. Mana aku cari pahala? Siapa nak bagi? Minta mahal pula dekat hari pembalasan nak hadir pula. Siapa nak bagi? Makanya jumpa dengan seorang. Terjumpalah mereka. Saudara, dah gua ada pahala lebih tak?
Pahala lebih. Kenapanya? Sebab aku nak lagi satu je untuk melayakkan aku masuk ke syurga ni. Satu lagi ya. Kau boleh bagi ya? Aku dah minta semua orang, semua tak bagi. Seorang pun tak bagi. Tak. Yang seorang ni tadi, yang ada 49, kita anggap kita pun nak mudah yang berdiri kepala, kita kata 99 lah. Yang 99 dosa, satu je pahala, dia fikir balik. Aku ada satu pahala pun nak buat apa? Dia yang ada 99 pahala pun tak dapat, dia mencari lagi satu nak masuk syurga. Aku ni 99 dosa ni, macam mana? Tak apalah. Kau ambil je lah tu. Dosa, pahala aku ni lagi satu kan, marilah dosa kat kau, tak pernah masalah lah. Dah halang-halang lah. Mana dia 99 dosa, mana lagi nak cari, takkan dapat je lah. Tak. Atas sebab peristiwa ini, Allah Ta'ala tengok dengan pandangan rahmat. Kedua-dua syurga. Kan? Maksudnya timbang rasa ni bawa pergi sampai akhirat. Kan? Sebab dia akhirat esok masing-masing dah tak fikir orang dah. Tapi ada juga peristiwa macam ni berlaku tak? Ya. Orang yang mana pada dia dosa dah banyak, memang tak ada peluang lagi lah untuk aku masuk syurga, tak apalah. Sebab kau perlu lagi satu, kau ambil lah pahala aku. Kau pergilah nanti. Tak. Sebab currency nanti di akhirat ialah dosa dan pahala. Kita boleh ambil pahala orang, kita boleh bagi dosa kita pada orang. Itu currency dia, tukaran dia. Kan? Jadi itulah cerita dia dah. Maksudnya di akhirat pun boleh ada sikap macam ni. Ya? Yang ketiganya, sebagai isteri, perlulah bertimbang rasa dan memahami akan kemampuan suami. Jika suami tidak mampu mengadakan segala kemudahan yang diperlukan, memadailah dengan keperluan asas, iaitu pendidikan, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Selebihnya berpada-pada dan bersifat qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Kerana menuntut sesuatu di luar kemampuan suami adalah sesuatu yang akan menyempitkan kehidupan. Yang keempat, manakala suami pula perlu bertimbang rasa terhadap isteri, kerana keletihan isteri bekerja dan menguruskan rumah tangga. Kan hari ni tak, kalau dulu mungkin ramai isteri-isteri rumah kan, tapi hari ni ada juga isteri yang bekerja, dalam masa yang sama dia juga isteri rumah. Jangan mengharapkan layanan kelas pertama tanpa memberi bantuan untuk melaksanakan segala secara bersama kerja-kerja rumah seperti memasak, mengemas rumah, membasuh pakaian dan sebagainya. Yang kelimanya, selain itu, bertimbang rasa terhadap hajat sahabat kepada kita perlu diberi perhatian. Bantulah seberapa yang boleh. Jika dia berhutang daripada kita yang dia belum mampu untuk membayarnya, maka berilah dia tempoh untuk menjelaskannya. Yang keenam, jika kita seorang ketua atau majikan, maka sifat timbang rasa dan komunikasi dua hala seharusnya berlaku antara majikan dan orang bawahan. Seorang majikan ataupun ketua tidak seharusnya mempunyai sikap angkuh pada kedudukan atau jawatan yang disandangnya. Pengajaran di sini, yang pertamanya, siapa yang melapangkan suatu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah SWT akan melapangkan orang itu satu kerumitan dari kerumitan akhirat. Maksudnya memudahkan urusan orang ni, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Keduanya, sesiapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Ini aib peribadi tak? Ya, kita pun ada aib peribadi kita sendiri dan kita tak nak orang tahu. Kalau orang tahu, malu tak? Yang keempat, Allah SWT sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. Kesimpulan, yang pertamanya, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap sesiapa sahaja, khasnya terhadap golongan yang lemah seperti wanita, kanak-kanak, orang tua dan khadam. Ya, dalam urusan selain pada peperangan, Rasul tak pernah menggunakan kekerasan. Ya, dalam perang memanglah sebab nak pukul, nak tepis semua kan. Tapi di luar tu tak. Yang keduanya, benih rasa simpati atau timbang rasa ini dapat dikesan ada dalam hati bila berhadapan dengan orang yang mendapat kesusahan. Walaupun kita tidak dapat menolong dan membantunya, tetapi secara automatik timbul rasa belas kasihan atau simpati itu. Ya? Yang ketiga, marilah sama-sama kita membina sifat timbang rasa dan faham memahami terhadap setiap insan, terutama ahli keluarga, saudara mara, jiran tetangga, orang bawahan kita, sahabat handai dan masyarakat.
Dan yang terakhir, bertimbang rasa merupakan naluri manusia yang berunsur gaib, tetapi kehadirannya dalam jiwa setiap individu amat diperlukan. Bertimbang rasa terhadap diri sendiri merupakan satu kehormatan dan rasa kasih sayang terhadap diri kerana Allah SWT. Bertimbang rasa terhadap orang lain akan memupuk perasaan kasih sayang dan memelihara disiplin hormat menghormati kepada sesama insan kerana Allah SWT. Itu tuan-tuan tentang tajuk yang kelima, timbang rasa. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang keenam, iaitu jadilah seorang yang pemaaf. Ya, sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amal sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.